Tuan-puan, Ustazah tak tahu bagaimana ibu ayah tuan-puan yang mulia telah mendidik tuan-puan dengan hebat. Tak tahu macam mana contohnya. Jadi nak sebut bagi pihak tuan-puan saya tak tahu. Tapi yang Ustazah tahu, mak ayah Ustazah. Jadi Ustazah minta izin cakap sikit pasal mak ayah Ustazah, ya? Bukan dengan tujuan apa-apa, tapi yang baik nak jadi teladan. Kalau ada yang kurang baik, tak payah ikut. Tuan-puan, mak Ustazah, ya Allah, tegas orangnya. Tegas. Pasti kita masa kanak-kanak dulu rasa rimas kan kalau mak tegas sangat. Tapi Alhamdulillah hari ini Ustazah kena bersyukur yang amat. Peluk mak, terima kasih mak. Mak, terima kasih. Pemberian mak terlampau besar. Dalam fikiran Ustazah apa? Mak telah mendidik kami tentang anak. Tuan-puan nak pergi sekolah daripada kecil, pagi-pagi nak pergi sekolah, kadang-kadang ribut taufan melanda. Sebab banyak benda hilang. Stokin hilang, lencana hilang, tudung hilang, skarf hilang, hilang belaka. Oh ya Allah, ribut pagi-pagi. Lepas tu mak pun marah. Lain kali balik sekolah letak satu tempat. Berapa kali mak nak cakap, kita pun sambut dengan emosi marah. Bila nak pergi sekolah tuan-puan, salam mak. Bila salam mak, mak tak lepas tangan tuan-puan. Tak lepas tangan. Tarik-tarik tak boleh. Mak pegang kuat-kuat tangan. Oh nak pergi sekolah lah, kata mak. Ya kita kan marah. Mak kata apa? Mak takkan lepas sampai ada ismi. Ilmu tak masuk dek, muka ketat. Mak kata. Tuan-puan, muka ketat payah masuk ilmu. Mak Ustazah cakap. Ya, mak Ustazah cakap. Sampailah Ustazah terpaksa dah senyum. Kalau tak nanti kan nama kena ambil. Lambat datang sekolah. Nanti kena keliling padang. Terpaksa dah senyum. Okey. Mak kena ikhlas dek. Mak ukur 2 cm kanan, 2 cm kiri. Saya ingat lebih kanan, mak kata senyum sumbing. Satu hal pula. Kenalah atur betul-betul. Okey mak, pergi sekolah dulu mak. Baik dia, insya-Allah senang ilmu masuk dalam dada anak mak. Sebab anak mak telah maniskan wajahnya daripada kecil. Rupa-rupanya itu satu bekal yang penting untuk Ustazah sampai besar. Sebab Ustazah selalu berada di tengah keramaian orang lain. Ia di persada dakwah. Sudah barang penting, sudah barang pasti kena menunjukkan wajahnya. Cuba pendakwah mukanya masak. Agak-agak orang takut tak tuan-tuan? Nampak stres lah pendakwah kita ni. Takut nak tegur. Persediaan mak bagi daripada kecil tuan-tuan. Apa dia? Ada. Nabi sebut, la tuhqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu meremehkan apa saja yang bernama ma'ruf, kebaikan. Jangan remehkan kebaikan. Walaupun kita nampak benda tu kecil. Apa dia? Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun sekadar kamu jumpa saudara kamu dengan wajah yang ceria. Itu Nabi sebut. Maknanya wajah manis itu satu ibadah. Ceria jumpa orang. Jangan sampai orang takut nak tegur kita. Saja buat muka macam ni Ustazah, biar dia tak tegur saya. Amulah. Saja nak bagi orang takut. Ini cerita lain. Siapa yang akan ajar adab-adab ini? Ibu bapa dulu. Ibu bapa dulu. Anak-anak nak makan tuan-puan, bawa anak-anak tengah keramaian. Orang lain dah tak tegur dah anak-anak kita. Anak kita naik atas meja nak ambil apa? Nak ambil udang kat ujung sana. Sorry kata dia pun bangun naik atas meja. Orang lain tengok, aduh, anak siapa? Tegur tak? Selalunya tak tegur. Sebab bukan anak dia. Lagipun anak ni dah remaja, dah besar. Bukan senang nak tegur. Tapi manusia mungkin berkata dalam hati, siapa mak dia? Tapi di rumah, kita makan dengan anak, kita nampak adab anak. Ada yang makan bunyi kuat. Dia kunyah tu. Bunyi macam dia seorang dia mengunyah begini. Ya?
kurang kan, adab kan, kita boleh tegur. Nah, jangan kuat sangat bunyinya, kawal-kawal sikit. Kita boleh tegur. Makan dengan tangan kanan, jangan sekali-kali makan dan minum dengan tangan kiri. Kalau makan dan minum dengan tangan kiri berserta dengan syaitan, kita dah cari puas-puas rezeki yang halal, rezeki yang tayyibah, tiba-tiba anak isteri kita di rumah makan minum dengan tangan kiri. Makan aiskrim dengan tangan kiri, minum air dengan tangan kiri. Orang hanya boleh lihat tuan-puan adab belajar di rumah. Daripada kecil anak-anak ambil minum dengan tangan kiri, kita boleh bagi teguran pada tangannya yang ini. Ataupun cakap dalam Melayu tu, ya, tangan kanan lah, tangan kanan. Dari kecil, tangan kanan, tangan kiri tak boleh, tangan kanan. Masya Allah dari kecil. Nanti anak-anak ada kepekaan bila minum, tangan kiri. Ini selalu sangat. Kalau dalam rumah ustazah pun tuan-tuan, anak-anak tu pun jadi takut juga. Ya, kalau tengah makan, tangan dia kan kotor. Sekarang dia nak minum, dia pegang macam ni, dia nak minum. Zat tengok je, kanan Yamin. Dia lama, tengoklah tangan dia kotor, dia silang macam ni. Ya, tapi tetap tangan kiri. Zat kata apa? Kalau boleh bersihkan tangan dulu atau kita pegang dua tangan. Maknanya diampu sikit dengan tangan kanan. Sebab apa? Umi takut tengok anak Umi minum dengan tangan kiri. Umi punyalah nak lindungi anak daripada gangguan syaitan. Tiba-tiba syaitan masuk dalam makan minum anak-anak. Ada apa? Tak belajar daripada orang jauh, tapi belajar daripada ibu dan ayah di rumah. Sebab itu ya Allah, Nabi telah sebut tidak ada pemberian yang lebih mahal yang seorang ibu ayah berikan kepada anak-anaknya melebihi ibu ayah mengajarkan anak-anak akan adab. Di antara adab yang penting tuan-puan adalah kesederhanaan. Sederhana. Nak belajar kat mana sederhana? Daripada ibu ayah. Ibu ayah ni tuan-puan, kadang-kadang kita tak sedar. Kita ini ada menunjukkan satu ciri cerminan pada anak-anak. Ada mak ayah, anak-anak pandang dia macam model. Cuma dia tak cakap je, mak saya peragawati. Tapi mak tu memposisikan diri macam model kat rumah. Kerjanya bergaya. Lawa tak ni? Lawa tak ni? Macam ni lawa tak? Ini okey tak? Ni lawa tak? Lawa tak? Anak punya kerja, okey. Lawa. Yang tu saya ingat betulkan sikit mak. Kalau macam ni lagi elok mak. Bayangkan 20 tahun anak kita membesar dengan kita, berhadapan dengan ibu laksana model. Itulah kerja mak. Asal jumpa mak je, anak tanya, okey tak mak? Kurus tak mak? Mana kurus? Dulu ke hari ni? Muda ke tua? Muda berapa tahun? Tolonglah tuan-puan Anak-anak kita perlukan seorang ibu, bukan model. Anak-anak kita perlukan seorang murabbiyah, pendidik. Apatah lagi tuan-puan, nanti anak tengok mak je yang bergaya, anak tak dibelikan baju pun. Yang bergaya mak je. Mak berlebihan, mak ayah membazir. Anak-anak akan tengok tuan-puan, paling bimbang. Sebagaimana acuan, demikianlah kuih. Dalam zaman hari ini tuan-puan, kemelut yang kita hadapi di peringkat dunia, kemelut ekonomi kan, ya, nak cari rezeki dan sebagainya. Sebenarnya penawar untuk segala masalah yang seperti ini adalah menanamkan sifat sederhana. Kalau kita hidup dengan sederhana, dengan qanaah, insya-Allah cukup. Insya-Allah tidak terlibat dengan benda yang haram. Insya-Allah tak sampai menipu. Insya-Allah tak sampai rasuah, insya-Allah. Sebab apa? Kita cukup dengan hidup yang sederhana. Maka biarlah keluarga kita menjadi titik tolak anak-anak belajar hidup sederhana. Tuan-puan, ustazah seorang ibu kan, ustazah terasa sangat tuan-puan,
Tidak pernah menang ibu ayah yang mengajar anak dengan cara memberikan kemewahan pada anaknya. Tuan-tuan boleh setuju, tak setuju pun tak jadi masalah. Tapi Ustazah cakap daripada pengamatan, sedikit pengalaman, sedikit perkongsian rakan-rakan dan sahabat-sahabat dan anggota masyarakat. Ayat Ustazah tadi, ibu ayah tak menang kita tuan-tuan. Didik anak dengan jalan mewahkan anak, bagi apa saja yang anak-anak kita mahu. Sungguh kita ingat, kalau bagi apa yang anak-anak nak, mesti nanti anak-anak akan sayang kat kita. Bagilah iPhone 10. iPhone 10 umur berapa? 15 tahun. iPhone 10 ni berapa ribu kalau dekat sini? Mungkin kita mampu tuan-tuan, tapi tak benar kita tuan-tuan. Anak kita usia 15 tahun dah ada 2-3 handphone. Anak kita usia 12 tahun dah diulik dengan kemewahan. Tuan-tuan, Ustazah appreciate sangat mak ayah zaman kita dulu. Ya, besar makna falsafah yang mereka pegang. Walaupun mereka mampu, tapi pemberian mereka kepada kita itu menyukat untuk masa depan yang panjang. Ustazah dulu belajar boarding school tuan-tuan. Sebulan abah bagi belanja sekolah RM20 Malaysia, bersamaan kurang lebih $7 Singapura. Sebulan, boleh tak? Boleh tak $7 sebulan? Bila abah tanya, cukup tak dek? RM20 ni. Ustazah pun cakap lah, manalah cukup bang. Orang nak beli, cakapnya macam tu, abah terus jawab, innal mubadzirina kanu. Langsung tak jadi. Malah nak jawab tak cukup. Tahu dah abah akan jawab tentang ayat mubazir. Sampai dekat tepi jalan, tunggu bas, menangis tuan-tuan. Ini pengalaman Ustazah masa muda. Nangislah. Kenapa? Ya abang ni terlukut lah, RM20 manalah nak cukup. Dia punya tampang bas dia dah RM4. 20 tolak 4, tinggal RM16. Sampai Bandar Seremban, nak juga beli pencuci muka air besar. Tak tahulah Eversoft ada tak kat sini tu? Ada tak? Ada, Masya Allah. Eversoft RM7.80 sen. RM16 tolak RM7.80 sen, dah hampir tinggal RM8 tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Sedihnya. Menahan. Abah kata boarding school tak pernah ada orang kebuluran, sebab makan dah disediakan. Tapi malam-malam ada satu makcik datang jual nasi lemak, jual candy, jual macam-macam, karipap. Ustazah hanya boleh tengok je tuan-tuan, sebab duit tinggal RM8. Tapi kita diajar apa tanpa sedar? Merasa cukup dengan rezeki yang ada. Alhamdulillah, sebenarnya dah kenyang. Itu cuma nak apa? Nak ekstra je. Tak apa, aku tidur awal, lupakan tentang coklat dan nasi lemak. Tidur. Alhamdulillah.